Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas sains yang seterusnya. Okey, terlebih dahulu cikgu nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada yang telah berjaya menghantar tugasan sains yang lalu. Okey, jika anda ingat, tugasan yang lepas ialah menghasilkan jadual kelas-kelas mikroorganisma. So, cikgu nak tekankan di sini apa tujuan cikgu berikan tugasan tersebut. Tujuannya ialah yang pertama, sebenarnya semasa dalam proses anda menghasilkan jadual, anda telah memaksa diri anda untuk baca. Kalau kita tak baca, kita tak dapat hasilkan jadual tadi. Jadi secara tak langsung anda dah baca, anda dah mula membelik e-book, anda dah boleh nampak apa yang sebenarnya terkandung di dalam e-book sains tingkatan 5 tersebut. Okey, tujuan yang kedua ialah apabila jadual tu anda buat sendiri dengan tangan anda yang menulis, anda yang membaca, kesan dia lebih tinggi dalam menguatkan lagi daya ingatan anda terhadap subtopik tersebut. Jadi tahniah diucapkan. Pada hari ini, cikgu akan masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama adalah kelembapan, kemudian cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Baiklah, cikgu akan terangkan secara ringkas bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang pertama dari segi kelembapan. Untuk pengetahuan anda, mikroorganisma, anda kena ingat balik mikroorganisma ni apa? Mikroorganisma ni contohnya yang awak dah buat dekat dalam pengkelasan tu. Apa dia tadi? Awak ada buat fungi ataupun fungi, alga, bakteria, virus. Semua tu adalah contoh-contoh mikroorganisma. Okey, mikroorganisma ni sebenarnya di kawasan yang berkelembapan tinggi ataupun kawasan yang lagi lembap, lagi mudah untuk dia membiak. Tapi kalau kawasan yang kering, dia akan susah nak membiak. Okey, kalau kita tengok poin dekat slide, dia kata persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan. Sebab itulah biasa tak masa kecil-kecil mak awak kata lap badan kering-kering baru pakai baju, ataupun pakailah baju yang betul-betul kering, jangan pakai baju yang lembap, nanti keluar panau contohnya. Nanti gatal-gatal contohnya. Sebab itulah, sebab mikroorganisma ni mudah membiak pada kawasan yang lembap. Okey, faktor yang kedua adalah faktor cahaya. Yang ini depends. Sebab ada mikroorganisma yang perlukan cahaya matahari. Bila mikroorganisma ini jenis yang memerlukan cahaya matahari, lagi banyak cahaya dia dapat, lagi cepatlah dia membiak. Tapi ada setengah mikroorganisma yang tak memerlukan cahaya matahari. Dia lagi suka pula dekat tempat yang gelap. Jadi bila yang jenis ini pula, mikroorganisma jenis ini, bila dekat tempat yang gelap, lagilah dia mudah membiak. So kesimpulannya untuk faktor cahaya ni dia depends pada jenis mikroorganisma tadi. Dalam slide dia ada beritahu kalau alga ni jenis berwarna hijau, ada klorofil, membuat makanan sendiri, dia perlukan cahaya. Jadi bila kita bagi dia cahaya, lagi banyaklah dia membiak. Tapi kalau kita letak dia dekat tempat gelap, dia lagi susah untuk membiak. Dia akan terencatlah pertumbuhan dia. Tapi kalau mikroorganisma jenis ulat ni, dia memang suka dekat tempat gelap. Jadi kalau kita letak tempat terang, dia susah nak membiak. Kita letak lagi kat tempat gelap, makin banyaklah dia membiak. Alright, faktor seterusnya adalah suhu. Suhu 35 hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum, maknanya suhu yang bagus untuk mikroorganisma ini membiak.
Kalau terlalu sejuk, mikroorganisma pun akan terencat pembiakannya. Kalau terlalu panas pun akan terencat juga. Sebab itulah makanan kita simpan dalam peti sejuk, dia akan tahan lebih lama. Kenapa? Kerana mikroorganisma yang menyebabkan tindak balas kimia, yang menyebabkan makanan tadi rosak, dia akan terencat pertumbuhannya. Senang cakap, bila masukkan dekat dalam peti sejuk, mikroorganisma tadi dia tidak aktif. Jadi dia tidak boleh membiak. Jadi makanan tu tahan lama. Kalau suhu sangat tinggi pula apa jadi? Pun sama, mikroorganisma akan mati. Sebab tu kita kena masak makanan sebelum kita makan. Kalau suhu bilik macam biasa ni, biasanya lebih sesuai untuk mikroorganisma membiak. Sebab tu ketahanan makanan yang diletakkan pada suhu bilik dengan yang diletakkan dalam peti sejuk berbeza. Simpan dalam peti lagi tahan lama. Alright, untuk nilai pH pula, nilai pH ni menunjukkan keasidan ya. Kalau nilai pH dia 7 ni neutral, maksudnya tidak berasid, tidak beralkali. Ini adalah kawasan yang baik, adalah pH yang baik untuk mikroorganisma tu jadi lagi banyak. Sebab itulah untuk bagi makanan tahan lama, ada kaedah pengawitan yang kita gunakan cuka contohnya. Kenapa cuka? Sebab cuka ni bersifat asid. Bila bersifat asid, mikroorganisma tadi dia akan tidak mudah membiak. Kesimpulannya ialah pH neutral bagus untuk pembiakan mikroorganisma. pH berasid tak bagus, pH beralkali pun tak bagus. Jadinya kalau kita nak bagi makanan tu tahan lama, kita kena letakkanlah sedikit cuka supaya tindak balas mikroorganisma akan perlahan. Okey, yang terakhir adalah faktor nutrien. Semua mikroorganisma ni dia perlu makanan, dia perlu nutrien. Yang itu anda dah belajar dalam subtopik sebelum ni. Anda dah kaji, dah baca, dah buat jadual. Setiap mikroorganisma ada cara mendapatkan nutrien yang berbeza-beza. Okey. Jadi bila dia mikroorganisma tersebut dapat nutrien yang mencukupi, dia memang akan membiaklah. Tapi kalau nutrien yang dia dapat cukup pun, tapi kalau kelembapan, cahaya, suhu dan pH tadi tidak sesuai untuk mikroorganisma tersebut tadi, maka mikroorganisma tadi juga tidak akan dapat membiak dengan baik. Okey, itu sahaja untuk hari ini.